kita berkuliah sebelum kita menghadapi ujian pada minggu depan. Dan puan-puan, kalau ikut perkiraan saya, berapa kali lagi kuliah kita ni? 2 kali lagi lah. Minggu depan 22 hari bulan periksa, 29 last kuliah kita untuk semester ini. Jadi tuan-tuan, lepas habis periksa minggu depan jangan tak datang pula. Datanglah sekali lagi last 29 hari bulan. Sebelum puan-puan ustaz bagi cuti selama 2 bulan, iaitu bulan Mac dan bulan April. Dan nanti insya-Allah bulan Mei tuan-tuan akan mula semula mengaji dengan ustaz, tapi ketika itu tuan-tuan akan naik tahap yang keempat. Sekarang tahap berapa? Lepaskan tahap 3 dulu baru boleh naik tahap 4. Puan-puan ikut peraturan satu persatu, insya-Allah. Saya yakin tuan-tuan akan nampak semua hukum tajwid yang ustaz ajar, insya-Allah. Amin. Baik, sebelum saya bicara lebih lanjut lagi berkenaan dengan kuliah kita dan apa yang kita nak buat pada hari ini sebagai ikhtiar kita untuk nak memahami, nak jawab soalan ustaz minggu depan, ada baiknya lah kita mulakan sama-sama dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik, ada 2-3 pengumuman. Yang pertama, tadi ustaz ulang suara yang berkenaan dengan kelas kita ni, perjalanan kelas kita. Maknanya kita tinggal berapa kali lagi? 2 kali. Minggu depan periksa, minggu 1 lagi 29 hari bulan last kelas kita, dan last untuk kita bicarakan tentang tajwid tahap yang ketiga. Nanti ustaz bagi markah semula dan puan-puan tengoklah lulus ke tidak. Ustaz, berapa markah lulus? Jawapannya 50 ke atas. Siapa dapat 50 ke bawah, maknanya kena ulang semula jawab periksa sampai lulus. Berapa kali kena ulang ustaz? Ustaz bagi peluang 3 kali. Kalau 3 kali tak lulus macam mana ustaz? Maka duduklah dekat situ. Duduklah tajwid tahap 3 sampai bila-bila, sampai puan-puan lulus. Ya? Jadi itu syarat yang saya kenakan kepada semua para pelajar supaya puan-puan menjadi orang yang berilmu. Orang yang betul-betul mahir dengan tajwid. Dan kita tak nak puan-puan belajar Quran ni dia tak sama macam dengan ceramah. Kalau dengan ceramah biasanya kita lenggang kangkung aja. Tak payah bawa buku, tak payah bawa apa, tak payah bawa alat tulis. Kita bawa diri aja dengar macam tu kan. Tapi puan-puan kesannya kurang berbanding kalau kita mencatat. Jadi untuk belajar Quran ni ustaz perhatikan, mana-manalah ustaz-ustaz yang mengajar Quran dan tajwid mesti ada something yang puan-puan catat. Mesti ada buku rujukan, itu yang terbaik. Mudah-mudahan memberikan kesan tak banyak sikit kepada kita insya-Allah. Jadi puan-puan ya, nanti kita cuti bulan Mac, start kita cuti sebulan Ramadan, kemudian disambung dengan Syawal sebulan. Cukup ke tidak cuti 2 bulan? Cukuplah 2 bulan, jangan sampai 2 tahun ya tuan-tuan ya. Dulu ada pelajar salah faham, sampai setahun lebih bercuti. Sampai dia telefon ustaz, ustaz bila nak mula kelas? Saya kata dah mula dah tuan-tuan. Allah, lupalah ustaz ingatkan cutinya lama sangat. Tidak, rupa-rupanya 2 bulan sahaja, bukannya sampai setahun, 2 tahun ya. Okey, jadi nanti tuan-tuan akan balik berkuliah pada bila? Pada 9 Mei 2024. 9 Mei bermulalah balik kuliah kita untuk tahap yang keempat insya-Allah. Saya doakan ni yang ada di hadapan ustaz ni, kalau ikut rekod pelajarnya 40 lebih.
Kalau boleh 40 lebih itulah pelajar ada di sini untuk tajwid tahap yang keempat. Ya. Dan apakah silibus ni nanti saya terangkan kemudian lah. Dan puan-puan boleh tengok rujuk pada buku tajwid Ustaz dah ada kat situ ya. Silibus apa yang kita nak belajar dalam tajwid tahap yang keempat. Okey. Pengumuman yang kedua berkenaan dengan program free market yang Ustaz buat. Puan-puan ada masa seminggu saja untuk memberikan kepada Ustaz baju-baju pakaian yang elok yang masih boleh digunakan lagi untuk didermakan, disedekahkan kepada golongan asnaf. Tuan-tuan puan alangkah seronoknya kalau mereka ni dapat baju baru ataupun baju yang terpakai pun tak apa, janji elok masih boleh digunakan ya. Dan puan-puan setakat ni Ustaz dah berjaya kutip hampir-hampir dekat-dekat 1 lori jugalah. Dan esok Jumaat Ustaz select lagi, ada lagi tu. Semalam Ustaz dapat baju, macam-macam baju Ustaz dapat. Alhamdulillah. Dan ada di kalangan puan-puan yang bagi baju yang ada tagging lagi, ada tag lagi. Maknanya baju tu baru lagi. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak pada Allah. Dan sekiranya ada baju-baju untuk anak-anak, baju-baju untuk anak-anak kecil ataupun mainan pun boleh juga diberikan kepada golongan asnaf. Sebab kebanyakan mereka ni anaknya ramai, anaknya kecil-kecil, puan-puan Allahu Akbar. Itu sebab kalau ada program asnaf biasanya Ustaz bagi aiskrim. Bagi aiskrim kepada anak-anak supaya mengembirakan mereka datang. Allahu Akbar. Jadi mohon ya tuan-tuan puan-puan, ada masa seminggu lagi untuk selongkar, geledah almari tuan-tuan tu tengok mesti ada baju-baju, mesti ada pakaian, mesti ada tudung, mesti ada apa jua seluar dan sebagainya. Yang puan-puan dah lama tak guna, daripada lama tak guna, baik kita sedekah pada golongan asnaf, dapat pahala juga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya. Jadi semuanya itu akan Ustaz agihkan pada 9 hari bulan 3 ataupun 8 hari bulan 3 nanti di Kelantan. Dan tuan-tuan puan, ada satu masjid membantu saya, Masjid Sabak Bernam dekat Selangor sana, Masjid Sabak Bernam ya. Mereka telah berjaya mengumpul sebanyak, saya rasa dalam ikut gambar saya itu, dia bagi gambar kat Ustaz, lebih kurang 3 tan baju mereka nak bagi pada saya. Dan baju-baju ini akan saya serahkan kepada sekolah di Pasir Mas Kelantan. Di sana pun ada asnaf juga. Alhamdulillah. Jadi segala pakaian yang puan-puan sumbang tidak akan kami sia-siakan. Kami akan terus bagi kepada golongan asnaf. Yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan puan, oleh kerana kita ni dah bulan Syaban. Hari ni dah berapa Syaban? Hari ni 5 Syaban tuan-tuan. Ya, 5 Syaban 1445 Hijriah, bermakna kurang sebulan lagi kita nak jumpa dengan bulan Ramadan. Puan-puan jangan lengah-lengah. Kalau puan-puan dah isi borang tu, hantarlah kat Ustaz, bagilah sumbangan. RM1 pun Ustaz terima, RM10 pun saya terima. Jangan malu puan-puan. Menyumbang ni, bersedekah ni tak ada Allah tetapkan berapa-berapa. Berapa yang kita mampu, sedekahlah. Jangan langsung tidak bersedekah. Dan jangan ada istilah tunggu-menunggu. Ustaz nantilah Ustaz, minggu depan lah ya. Minggu depan saya sedekah Ustaz. Entah tak, dan minggu depan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka puan-puan sia-sialah ataupun apa yang kita nak buat tu sia-sialah belaka masa Ustaz. Tak dapatlah kita bersedekah, rugi sangat-sangat tuan-tuan ya. Jadi tolong ambil peluang kesempatan ini untuk bersedekah. Dan duit yang tuan-tuan bagi kat Ustaz, macam tadi ada pelajar bagi borang ni, alhamdulillah, akan saya manfaatkan sepenuhnya untuk bulan Ramadan, di mana yang paling utama kita nak buat majlis berbuka puasa ataupun agihan makanan berbuka puasa kepada golongan asnaf. Dan kalau puan-puan nak join Ustaz boleh, datang call Ustaz, saya nak join buka puasa dengan asnaf hari ni. Silakan, tak ada masalah, saya boleh aturkan insya-Allah. Okey tuan-tuan puan-puan, terima kasih banyak-banyak. Itulah 3 pengumuman. Dan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dengan Ustaz bila-bila masa ya. Okey, berbalik kepada kuliah kita. Doa dah kita baca tadi. Saya nak tanya ni soalan pertama. Tuan-tuan puan dah bersedia ke nak periksa minggu depan? Alhamdulillah seronok Ustaz dengarnya. Dan puan-puan tahu kan periksa kita open book test. Puan-puan janganlah ada peristiwa baru-baru ni. Ada pelajar ni first time Ustaz dapat soalan ni. Malam nak periksa tu ada pelajar tanya dengan Ustaz. Ustaz, tolong bagi soalan boleh tak? Senang saya memikirkan. Allahu Akbar. Macam mana saya nak bagi soalan? Esok nak periksa. Saya tak boleh bagi soalan. Itu menjadi rahsia saya, menjadi pegang amanah kepada saya. Dan puan-puan saya jawab apa tahu? Saya doakan semoga Allah memberi kemudahan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk jawab periksa. Jadi saya buat macam tu je lah. Alhamdulillah. Baru-baru ni periksa, tajuk tahap 1 dan 2, hari Senin yang lalu, semua lulus belaka. Dan yang saya seronok, semua pelajar tak ada yang dapat 80 ke bawah. Semua 80 ke atas. Saya cabar tuan-tuan dan puan-puan kelas ini, semuanya dapat 80 ke atas. Barulah kita dalam kategori yang cemerlang dalam pembelajaran tajwid kita. Alhamdulillah, tahniah ya untuk pelajar tahap 1 dan 2. Dan minggu depan mereka akan dapat result dan dapat keputusan insya-Allah. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sudah bersediakan kita periksa nak periksa minggu depan? Insya-Allah ya, mudah-mudahan. Dan puan-puan pastikan datang on time tau, jangan lambat. Nanti rugi masa puan-puan.
Ustaz minggu depan pukul 9 sharp, kita mula selalu periksa. Dan puan-puan periksa kita, Alhamdulillah dalam Dewan Kuliah ini, puan-puan duduk satu meja 2 orang, boleh. Satu meja 2 orang boleh. Jangan satu meja 3 orang. Puan-puan rapat sangat tu, satu meja 2 orang ya. Ustaz boleh ke saya berbisik-bisik dengan kawan? Bisik-bisik boleh. Jangan sampai buat muzakarah. Tahu muzakarah? Muzakarah macam musyaharat pula dengan kawan. Nah, itu tak dibenarkan. Puan-puan boleh tegur-tegur kawan sebelah, boleh, tak ada masalah. Tapi dalam keadaan yang senyap dan tidak mengganggu ke kawan yang lain. Ya. Okey, tuan-tuan puan. Hari ini saya nak ulang siaran semula berkenaan dengan bab-bab yang tuan-tuan dah belajar dalam tajuk tahap 3. Okey, berdasarkan pengalaman para pelajar, respon daripada pelajar sebelum-sebelum ini, mereka mengatakan kepada saya, Ustaz, daripada tahap 1, 2, 3, 4, periksa yang paling mencabar adalah tajuk tahap 3. Tajuk tahap 3 paling mencabar. Sebab soalannya, puan-puan kena fikir jauh sikit. Dia tak boleh on the spot tiba-tiba kita boleh jawab. Puan-puan kena fikir jauh sikit dan kena betul-betul memahami apa yang diajar dan apa soalan yang Ustaz utarakan. Okey, jadi sekarang ni Ustaz nak tulis dekat whiteboard 5 bab yang puan-puan dah belajar dalam tajwid tahap 5. Berapa bab? 5 bab ke 4 bab? 5 kan? 5 bab. Okey, puan-puan ingat tak apa tajuk-tajuk 5 bab tadi tu? Okey, kita mulakan ya. Okey. Baik, dan sat lagi, bila Ustaz tulis 5 bab itu, nanti di bawahnya Ustaz akan kaitkan dengan bentuk soalan minggu depan. Dan puan-puan ambil perhatian, kemungkinan apa yang Ustaz bincang ni keluar pada minggu depan. Tapi kalau tak keluar, jangan marah Ustaz lah, puan-puan redha lah kalau tak keluar. Ini ramalan saja ya. Jadi puan-puan, kita buat ringkasan hukum tajwid tahap 3. Okey, kita sudah maklum ada 5 bab, maka kita pecahkan kepada 5. Kat sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Setiap bab ni dia ada bilangan ataupun dia ada tajuk dia. Okey, kita mulakan dengan bab 10 kan? Bab 10 tajuknya apa? Hukum Alif Lam Al-Jalalah. Okey, tuan-tuan jangan lari daripada tajuk ini. Dan itu sebabnya Ustaz bekalkan kitab, buku sebagai rujukan supaya puan-puan tak lari daripada topik kita. Bila dengar je bab 10, tuan-tuan jangan fikir bab lain melainkan Alif Lam Al-Jalalah. Okey, tak apa, kita tulis tajuk dulu. Kemudian bab 11, hukum saktah. Okey. Ini bab 11. Kemudian bab 12, kaedah baca hamzah wasal. Kemudian bab 13, wakaf dan ibtida. Okey. Good. Dan bab yang terakhir, bab 14, tanda-tanda bacaan. Bagus. Okey, jadi bila Ustaz tulis macam ni, puan-puan nampak ke tidak? 5 bab yang kita dah habis belajar ni. Dan juga kita berjaya habis ulang kaji. Betul? Jadi Ustaz, walaupun dah habis belajar ulang kaji, kami ni pelupa. Kami tak ingat selalu apa yang Ustaz ajar. Maka saya ingatkan lagi sekali buat kali terakhir hari ini, supaya puan-puan ada keyakinan yang lebih untuk menjawab soalan Ustaz minggu hadapan, insya-Allah. Okey puan-puan, bila kita sebut 5 bab ini, tuan-tuan perhatikan. Sama tak dengan bab yang kita belajar masa tajwid tahap 1 dan 2? Sama tak? Mana sama? Dia tak sama. Dalam tajwid tahap 1, kita ada qalqalah. Kita ada alif lam. Kita ada wajibul ghunnah, ada nun mati dan tanwin, ada mim mati. Ada ke kat sini? Tak ada. Maknanya tak sama. Begitu juga dengan tajwid tahap 2. Kita ada hukum madji. Kita ada ra, kita ada idgham, kita ada izhar. Ada ke kat sini? Ini bermakna minggu depan, semua hukum tajwid tahap 1 dan 2 jangan jawab. Baru-baru ni dalam tajwid tahap 2 ada pelajar terjawab terlajak tajwid tahap 3. Dijawabnya hukum alif lam jalalah. Ustaz bagi telinga lah kat situ. Ustaz tak terima jawapan. Sebab apa? Soalan Ustaz tajwid tahap 2 saja. Tiba-tiba dijawab tajwid tahap 3. Saya rasa pelajar ni dia ambil 2 kelas. Agaknya dia ambil 2 kelas. Jadi dia terlajak jawab alif lam jalalah. Sedangkan alif lam jalalah tu tidak perlu dijawab. Jadi berbalik kepada 5 bab yang kita belajar ni, tuan-tuan, bila sebut alif lam jalalah, tuan-tuan semua ada nota tak? Ada nota tak? Ada, okey. Nota ni begini kan? Okey, mari kita lihat secara ringkas ya. Nanti sekejap lagi akhir kelas kita, saya nak kita baca Quran dan saya akan kaitkan dengan bab-bab ini dan saya akan buat dalam bentuk soalan.
supaya tuan-tuan boleh jawab pada minggu depan insya-Allah. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk alif lam jalalah dia terbagi kepada berapa? Dua jenis saja. Yang pertama apa? Terbagi dua ya. Iaitu yang pertama alif lam al-jalalah tafkhim. Kalau tak kerti eja tafkhim, tuan-tuan sebut je lah alif lam al-jalalah tebal. Boleh, halal, ustaz terima, tak ada masalah. Yang kedua, mana marker lagi ni? Alif lam jalalah tarqiq. Sekejap ya. Alif lam al-jalalah tarqiq. Apa maksud tarqiq? Baru-baru ni masa periksa tajuk tahap 2 ada pelajar confuse tentang ra' tafkhim dengan ra' tarqiq. Dia terbalik. Dia salah faham. Dia jawab apa tahu? Saya minta ra' tafkhim, ra' tebal. Tapi jawapannya ra' nipis. Kemudian ada soalan ra' nipis pula, jawapannya ra' tebal. Maknanya jawapannya betul ke salah? Salah lah. Ustaz Pankah memang salah. Dia salah faham. Jadi tuan-tuan ginilah, kita ni bukannya orang Arab, kita ni orang Melayu. Kadang-kadang kita ni keliru sedikit tentang istilah-istilah Arab. Jadi tuan-tuan, walau bagaimanapun, sebutan yang terbaik adalah begini. Alif lam al-jalalah tafkhim. Kalau mampulah. Kalau tak mampu, alif lam jalalah tebal. Ataupun alif lam al-jalalah nipis. Ataupun tarqiq kalau mampu sebutlah. Okey, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Andai katalah nanti minggu depan, Ustaz minta contoh. Saya minta contoh satu hukum alif lam jalalah tafkhim. Bapa nak bagi contoh apa? Allahu. Iyalah, kat mana tu? Jangan lupa bagi nama surah, nombor ayat. Puan-puan, saya tak nak tengok jawapan Allahu itu aja. Puan-puan kena bagi jawapan Allahu dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Iaitu ayat kursi. Oh ya, baru-baru ni ada juga pelajar jawab. Apa tahu? Dia tulis ayat kursi kat situ. Nasib baik dia tak tulis surah kursi. Dia tulis ayat kursi. Tapi dia tak sebut ayat 255 surah Al-Baqarah. Sepatutnya sebut ayat 255 surah Al-Baqarah. Sepatutnya jawapan itu yang tepat ya. Jadi puan-puan, jadi untuk alif lam jalalah tafkhim, tuan-tuan boleh bagi contoh. Contoh ya. Contohnya perkataan Allahu. Kalau nak salin sampai habis lagi bagus. Tapi kalau tak mampu salin, Allahu la ilaha illahu pun cukup. Ya? Maka boleh jawab surah Al-Baqarah ayat 255. Ini alif lam jalalah apa namanya? Tafkhim, tebal ya. Tapi kalau nipis? Kalau nipis? Sudah. Bismillahi. Sebut. Senang aja tuan-tuan. Bismillahi. Surah Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillah tuan-tuan. Boleh jawab ke begini minggu depan? InsyaAllah ada harapan. Maknanya untuk bab 10 ni saya yakin tuan-tuan boleh jawab dengan tepat insya-Allah. Cuma kadang-kadang terlampau excited menjawab, kita confuse perkataan tafkhim dengan tarqiq. Hati-hati. Kadang-kadang macam baru-baru ni lah pelajar keliru tentang tebal dengan nipis pada hukum ra. Masa tu tak adalah hukum alif lam jalalah. Masa tajuk tahap 2 hukum ra lah. Jadi tuan-tuan jangan keliru ya. Apa makna tafkhim? Apa dia tarqiq? Nipis. Kalau tak pasti tanya kawan sebelah. Tanya kawan sebelah, awak apa makna tafkhim? Tanyalah, mungkin dia boleh bantu. Allahu Akbar. Okey tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, setakat ni bab 10 ni okey tak? Soalan yang sedikit mencabar adalah tuan-tuan kena cari contoh macam ni. Contoh ayat, kalimah pendek yang ada hukum alif lam jalalah tebal dan juga nipis. Harap-harap tuan-tuan boleh jawab begini ya minggu depan. Okey, bab yang ke-11 iaitu hukum saktah. Hukum saktah ni tuan-tuan, saktah ni ada berapa jenis dalam Quran? Terdapat berapa tempat? 4 tempat. Yang ni tuan-tuan kena expert, kena tahu ni. Yang pertama surah apa? Al-Kahfi ayat berapa? 1 hingga 2. 1 hingga 2 dia kena sambung, baru jadi saktah. Kalau satu aja tak jadi, dia kena 1 ke 2. Okey, kemudian yang keduanya surah Yasin ayat 52. Ni ayat satu ayat saja. Kemudian yang ketiga surah Al-Qiyamah ayat berapa Ji?
Ayat 27. Satu ayat saja kan? Dan yang terakhir yang keempat surah apa? Al-Mutaffifin ayat 14. Okey, tapi kena ingat tuan-tuan puan, untuk hukum saktah ustaz tak tanya ini saja. Saya akan tanya beberapa istilah. Contohnya, cuba jawab apa makna saktah? Jawab. Dari segi bahasa apa makna? Senyap, diam, berhenti seketika. Oh yes, bagus. Itu dari segi bahasa. Kalau ustaz tanya dari segi istilah, puan-puan dapat jawapan kat mana? Kat sini lah. Ya Allah, dari nota ustaz. Jadi minggu depan tolong bawa nota ustaz ni ya. Sebagai ikhtiar untuk kita mencari jawapan ni. Kat sini ada jawapannya. Tuan-tuan copy aja. Sekali lagi diulang. Apa makna saktah dari segi istilah tadi? Menghentikan bacaan sekejap tanpa memutuskan nafas selama 2 harakat. Kemudian menyambungkan semula bacaan dengan nafas yang sama. Alhamdulillah. Kemudian ustaz tanya pula, apa hukum bacaan saktah? Jika wasal wajib, jika wakaf tidak wajib. Jawab ikut serupa yang ustaz jawab. Kemudian dalam riwayat Imam Habs an Asim, ada 4 tempat yang wajib dibaca saktah ketika wasal. Jadi puan-puan kena ingat, saktah itu berlaku ketika wasal. Okey, puan-puan dah ready belum nak jawab soalan ustaz minggu depan ni berkenaan dengan saktah? Apakah soalan yang biasa ustaz tanya? Biasanya ustaz akan minta contoh ayat. Puan-puan, daripada 4 surah ni, surah mana yang ayatnya paling pendek? Al-Qiyamah ayat 27. Macam mana rupa ayat ni, Ji? Waqilaman. Pandai dah hafal tuan-tuan ya. Tengok ni. Waqilaman. Tapi jangan lupa dekat nun ni ada tanda sin kecil dan ada tanda mati ya. Ada tanda mati dan ada huruf sin kecil kat sini. Jadi dekat sini menunjukkan saktahnya di atas huruf nun. Kemudian jangan lupa ada perkataan raqin. Dan jangan lupa ada bulatan berhias. Dan kalau boleh nanti, kalau tuan-tuan puan-puan nak ambil contoh ni kan, bila ustaz minta contohnya, puan-puan gariskan dekat sini. Sebaik-baiknya lah. Tapi kalau tak garis pun tak apa, janji ada ayat. Dan yang paling mustahak kena sebut nama surah. Surah apa tadi? Ayat 27. Tuan-tuan puan-puan semua nak ambil yang ni ke? Silakan. Senang ustaz menanda. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak ambil contoh lain, silakan, tak ada masalah. Ustaz faham juga, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan seragam sehati sejiwa nak ambil Al-Qiyamah 27, silakan, tak ada masalah. Tapi kena ingat, apabila menyalin semua ini ustaz ambil kira. Ada setengah pelajar minta maaf ya, bila jawab soalan dia tak bubuh baris. Ada. Saya nak tanya, kita ni belajar Quran ke belajar Jawi? Kalau belajar Quran kena ada baris. Kalau belajar Jawi tak payah ada baris pun tak apa, tak ada masalah. Jadi kita kena sedar, kita ni sedang belajar apa? Belajar Quran, belajar tajwid. Maka kena ada baris dan juga tanda-tanda bacaan seperti tanda mati, sin kecil dan sebagainya ya. Jadi tuan-tuan, okey ke untuk bab yang ke-11 ni? Okey, nampak ya? Saya yakin minggu depan saya cabar tuan-tuan. Kalau ada di kalangan tuan-tuan, ustaz, minggu depan saya nak datang, saya nak jawab periksa, saya tak nak tengok buku. Saya nak uji kepahaman saya, silakan. Kalau ada di kalangan tuan-tuan ya. Sebab dulu ada tau, ada pelajar yang jumpa dengan ustaz sebelum periksa, ustaz, hari ni saya nak cabar diri saya nak uji ingatan saya ni, mampu tak mampu saya ingat semua hukum yang ustaz ajar. Bagi dia lah. Jadi itu kepada pelajar berkenaan. Kepada tuan-tuan kalau tak mampu buat begitu, tak usah buat. Nanti syahid awal. Jadi tuan-tuan syahid awal tu maksud ustaz, nanti balik awal perempuan ni tak mampu nak jawab. Jadi tuan-tuan puan, eloklah minggu depan tengoklah nota, tengoklah rujukan mana pun untuk jawab soalan ustaz. Okey, setakat ini 2 bab ni nampak ke tak nampak? Kalau selain pada ayat yang Al-Qiyamah, kata lagi kena ambil Mutaffifin? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey boleh? Okey, saya ajar ya. Okey, tengok ni. Okey. Ayatnya berbunyi begini. Kalla, jangan lupa ada sa'lamiyah. Betul? Lepas tu bal, ya. Dia ada bal kan? Kalau nak ambil yang ni boleh. Kalau misalnya lah. Bal ada tanda mati pada lam dan ada saktah kau. Ada saktah dekat tanda mati tersebut. Kemudian orona. Dot. Boleh. Tak ada masalah.
Ujung sekali ada bulatan berhias. Tapi kalau tak ada bulatan berhias pun tak apa. Janji, puan-puan dapat salin tunjuk kalimah yang ada saktah dekat sini. Boleh. Ini surah apa ni? Mutaffifin ayat 14. Yang atas surah apa? Al-Qiyamah ayat 27. Pada saya ambil Al-Qiyamah lagi mudah. Sebab ayatnya pendek. Boleh ke semua ni? Faham ya? InsyaAllah. Siapa yang datang hari ni untunglah dapat setidak-tidaknya jawapan apa yang kita nak jawab minggu depan. InsyaAllah. Okey tuan-tuan dan puan, kita berganjak kepada bab 12. Kaedah membaca hamzah wasal. Sebut. Untuk menentukan baris pada hamzah wasal ni, ia tertakluk kepada berapa kategori kata? Tengoklah nak tahu ustaz tu. Ada berapa kategori kata? Terbagi kepada 4 kategori. Iaitu kita mulakan dengan yang pertama isim. Isim tu apa? Kata nama. Dan puan-puan tahu kan? Setiap isim nanti hamzah wasalnya kena baca baris mana? Mesti baca baris atas je. Tak boleh bawah, tak boleh depan. Ya. Kemudian yang kedua, fi'il iaitu kata kerja ataupun kata perbuatan. Yang mana nanti hamzah wasal kena baca baris bawah. Okey, yang ketiga pula masdar iaitu kata nama terbitan ataupun kita sebut perkataan yang ada imbuhan dah, senang cerita, imbuhan awal atau akhir ya. Dan untuk masdar ini nanti hamzah wasal kena baca baris mana? Bawah juga, dia sama macam fi'il. Melainkan yang keempat iaitu fi'il ammar. Fi'il ammar ini maka tuan-tuan disebut sebagai kata kerja suruhan ataupun perintah. Manakala yang ni nanti hamzah wasal kena baca baris satu di depan. Okey. Ustaz, macam mana kami nak jawab soalan ustaz berkenaan dengan hamzah wasal? Okey, dengar molek-molek. Biasanya ustaz tak akan minta perempuan cerita detail ni. Ni tak payahlah cerita tuan-tuan. Sebab kalau perempuan cerita nanti ada yang syahid awal. Sebab apa? Ceritanya satu persatu ni dia ada ciri-ciri dia. Dia ada cara nak mengenal dan sebagainya. Ada contoh ya. Jadi untuk hamzah wasal ni ustaz lebih suka bertanya soalan begini. Ustaz akan ambil contoh beberapa kalimah. Tuan-tuan nyatakan baris pada hamzah wasal. Bagi soalan contoh ustaz macam mana? Okey gini. Contohnya perkataan begini ya. Ini contoh aja tuan-tuan, bukan soalan bocor ya. Okay. Baik, saya tulis nama Allah. Tuan-tuan nampak hamzah wasal tu tak ada baris kan? Jadi tuan-tuan nak baca baris mana? Confirm baris atas. Baik, macam mana nak jawab? Ni, bubuh sempadan, garisan tu sempadan, lepas tu bubuh baris atas. Macam tu. Boleh? Ustaz, ada pula pelajar tanya, Ustaz, kalau saya eja boleh tak? Tak perlulah eja tuan-tuan. Ada dulu pelajar eja, B-A-R-I-S, baris, D-I-D, A-T-A-S, atas. Tak payahlah. Kita bukan belajar bahasa Melayu. Kita belajar Al-Quran. Puan-puan ringkaskan jawapan dia begini saja. Dan dulu ada pelajar salah faham, dia tulis semula kalimah ni sebelah kanan. Dia tulis semula. Dah buat apa nak salin semula? Tuan-tuan tak payah salin. Tuan-tuan hanya bubuh baris satu di atas. Ini kalau jawapannya baris satu di atas. Persoalannya, kenapa tuan baca baris satu di atas? Sebab hukumnya alif lam jalalah. Setiap jalalah otomatik adalah isim. Jadi tuan-tuan, maka hamzah wasal tu baca baris atas. Jadi saya pelawa tuan-tuan fahamkan betul-betul ni. Apa dia alif lam jalalah, apa dia qamariyah, apa dia syamsiah, maka otomatik dia adalah isim. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang lain ya. Cuba tengok yang ni pula. Perkataan okey, ini biasa kita jumpa dalam Fatihah. Puan-puan baca macam mana? Ihdina. Sebut. Jadi hamzah wasal tu baca baris mana je? Maka jawapannya begini. Gitu. Boleh? Okey. Kemudian contoh yang lain pula. Okey. Yang ni pula. Puan-puan. Kalau kita baca ni macam mana? Ini huruf qaf ya. Huruf qaf ni ada titik dua ni. Uqatulu. Sebut. Jadi hamzah wasal tu baca baris mana? Baca baris depan, maka jawapannya begini je. Okey.
Setakat ni boleh jawab gini. Maknanya puan-puan kena pilih salah satu baris pada hamzah wasal. Jangan bubuh tiga-tiga. Dulu pernah pelajar jawab begini. Allahu Akbar. Ni jawapannya. Tu dia. Tiga-tiga. Maknanya tuan-tuan soal ustaz balik. Tuan-tuan seolah-olah menyuruh ustaz pilih salah satu baris. Kenapa saya pula kena soal? Saya menyoal tuan-tuan. Tuan-tuan jangan soal saya balik. Baik tuan-tuan, jawapannya mesti baris satu di atas sahaja begini. Jadi, untuk kaedah membaca hamzah wasal, saya lebih suka bertanya soalan sebegini. Supaya tuan-tuan betul-betul faham macam mana nak menentukan baris pada hamzah wasal tersebut. Setakat ni bab 12 okey ke? Ada soalan nak tanya? Maknanya balik rumah nanti tuan-tuan jangan pula stres. Ustaz saya stres nak memikirkan ni. Nama-nama ni isim, isim fi'il, masdar fi'il amal, saya stres saya nak memikirkan. Jangan stres. Puan-puan ustaz tak tanya soalan begini, sebaliknya saya lebih suka soalannya sebegini. Ya, okey. Kalau puan-puan nak jawab detail yang ni kan, puan-puan masuk diploma. Masuk peringkat diploma degree, adalah soalan berkenaan dengan 4 istilah ataupun kategori kata tadi. Ya. Ataupun tuan-tuan belajar bahasa Arab, maka puan-puan akan dengar lebih detail berkenaan dengan 4 perkara tadi. Okey, apapun secara basicnya nak menentukan baris hamzah wasal ni, kita hanya ada 3 pilihan. Betul? Sama ada baris satu di atas, bawah atau depan saja. Dan puan-puan cuba sambung ayat ustaz. Hamzah wasal dibaca ketika dah tak boleh sambung pula ayat ustaz. Hamzah wasal dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya. Ustaz soalan ni keluar ke minggu depan? Soalan macam ni tak keluar. Tapi sebagai orang yang belajar Quran, tuan-tuan kena tahulah. Hamzah wasal banyak dalam Quran, betul. Tapi banyaknya tidak dibaca. Habis tu ustaz kalau nak baca macam mana? Dia hanya dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya sahaja. Baru dikira hamzah wasal itu dibaca. Jadi hakikatnya tuan, dalam Quran nanti hamzah wasal ni banyak. Banyak baca ke banyak tak baca? Banyak tak baca sebab kita baca wasal. Mana ada orang baca Quran Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim, putus-putus macam tu tak ada. Dan Nabi tidak menggalakkan kita baca gitu. Nabi galakkan kita baca satu ayat dengan satu nafas. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Barulah Nabi berhenti. Kata Ummu Salamah, iaitu salah seorang isteri kepada Nabi SAW. Ya. Dia pernah ditanya satu ketika tahu tentang wakaf ni. Ditanya oleh Ummu Salamah daripada para sahabat. Ditanya kepada Ummu Salamah macam mana Rasulullah baca Fatihah. Lalu ditunjukkan cara bacaan. Nabi berhenti setiap satu ayat demi satu ayat. Dan dipercayai Nabi baca Fatihah dengan 7 kali berhenti. Bersempena dengan 7 ayat yang ada dalam Fatihah. Perempuan kalau baca Fatihah berapa kali berhenti? 7 kali juga. Masya Allah. Maka perempuan dapat sunnah Nabi. Dapat pahala mengikut apa yang Nabi baca. Tapi kalau ayat yang terakhir tak mampu, maka dalam hal ini ada khilaf di kalangan ulama'. Ada ulama' mengizinkan untuk berhenti pada alaihim di tengah-tengah. Contohnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Dekat Mekah dia tak baca begitu. Ada. Tapi tak banyak lah. Kebanyakannya baca sambung. Ya, sampai waladhdallin. Sebab mengambil kira bagaimana Nabi SAW membaca Fatihah ketika hidup Nabi SAW. Okey, selesai 3 bab. Ya, ada lagi soalan. Silakan. Okey. Apa dia? Hamzah wasal. Ya. Yang khilaf-khilaf ni ustaz tak tanya. Nanti puan-puan stres memikirkan. Jadi tak usahlah. Yang tu saya tak keluar. Yang khilaf tu kan kena hamzah wasal. Yang tu tak usah baca. Yang puan-puan baca yang ni je. 4 perkara ni. 4 kategori kata. 4 kategori kata ni. Yang mana tuan-tuan tentukan baris ni atas bawah atau depan. Itu saja. Jadi senang ke susah soalan ustaz ni? Senang. Ya je. Fi'il. Ni. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, maksudnya kita minta pada Allah. Ya, betul, tetapi tunjukkanlah adalah kan. Tetapi boleh juga dikategorikan sebagai fi'il jugalah. Fi'il tu maksudnya perbuatan. Di mana kita minta perbuatan, menunjukkan kelakuan dalam apa yang kita lakukan. Sebenarnya banyak contoh fi'il yang lain. Kalau puan-puan tengok contoh, tengok ni. Dalam nota ustaz, nak tengok contoh lain. Okey, puan-puan tengok ya. Fi'il, perkataan
Ighfirli. Contohnya ighfirli. Cuba sebut nombor 3 tu. Ampunkanlah aku. Ampunkanlah saya. Istaghfara, mohon keampunan. Ini semua kata kerja yang mana tuan-tuan boleh jadikan contoh sekiranya diminta bagi contoh lah. Tapi nanti dalam exam tak ada contoh. Melainkan ustaz yang bagi contoh, tuan-tuan bubuh baris saja. Mana yang senang? Tuan-tuan bubuh baris ke nak bagi contoh? Bagi baris. Maka itu namanya ustaz bagi diskaun dalam nak jawab soalan. Allahu Akbar. Saya dulu masa saya belajar dulu, semua ni kena detail ni, kena terangkan. Kena terangkan satu persatu. Kami dibagi kertas kosong, ada 10 helai kertas, kamu terangkan secara detail berkenaan dengan kaedah membaca hamzah wasal. Maka semuanya kena hafal, tak ada nota tambahan, tak ada nota yang boleh dibawa. Jadi tuan-tuan, itu peringkat diploma dan saya tak dapat sambung peringkat degree atas sebab tak cukup belajar. Masa saya nak sambung degree, saya ada diploma, nak sambung degree, rupa-rupa tak cukup belajar, tak sampai 10 orang je nak sambung. Jadi tak boleh nak buat kursus tersebut. Jadi saya kena cari tempat lain lah. InsyaAllah doakanlah mudah-mudahan satu hari nanti, mana tahu ada rezeki ustaz nak sambung peringkat degree, sampailah peringkat master dalam pengajian Quran, insyaAllah. Perempuan tahu tak, saya kadang-kadang malu dengan kawan saya, ada seorang Bilal tu di Masjid Mujahidin, tak jauh, dekat je. Tak tahu ada ke tidak ada lagi Bilal tersebut. Dia belajar dekat UIA sampai peringkat master dalam pengajian Quran dan tajwid. Masya Allah, hebat tuan-tuan ya. Kalau saya dapat peringkat itu, Masya Allah. Tapi saya risau nanti kalau saya sambung belajar, gamaknya kelas-kelas ni tak dapatlah saya buat. Saya kena bagi komitmen ke sana. Allahu Akbar. Tak apalah, kita korbankan masa kita untuk tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan dapatlah sedikit sebanyak ilmu ya. Tapi kalau tuan-tuan ada masa ya belajar, sambung peringkat diploma, degree, master dalam pengajian Quran dan tajwid. Ada ditawarkan di universiti tempatan kita, terutamanya UIA ataupun mana-mana pusat pengajian. Okey, seterusnya wakaf dan ibtidak. Sebut. Okey, sila rujuk nota ustaz. Bab wakaf dan ibtidak ni ada satu nota khas. Kat sini kan, nota yang keberapa ni? Nota yang ketiga kita. Okey, tuan-tuan dan puan, sebelum kita detailkan tentang wakaf dan ibtidak ni, biasanya ustaz akan tanya beberapa istilah. Antaranya, apa makna wakaf? Apa makna wakaf dari segi bahasa dulu? Berhenti atau menahan. Itu dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah? Ya, dengan cara suara dan nafas di akhir kalimah dan berniat ingin menyambungkan semula bacaan. Alhamdulillah, serupa macam nota ustaz. Jadi minggu depan, kalau keluar soalan ni boleh jawab ke? InsyaAllah. Puan-puan kopi je tahu dalam nota ustaz ni. Jangan tercari-cari jawapan dalam nota dia dah ada. Okey. Itu kalau istilah makna wakaf. Kalau ustaz tanya berkenaan dengan wakaf, siapakah ulama yang pertama mewujudkan kitab berkenaan dengan wakaf? An-Nasah Al-Madani. Mana dapat jawapan? Nota ustaz, alhamdulillah, cerah. Harapan tuan-tuan jawab soalan ni minggu depan. Dan apakah kitab karangan beliau? Al-Wuquf. Pandai, alhamdulillah. Tuan-tuan, janganlah tak kenal seorang ataupun dua orang para ulama yang hidup pada zaman sahabat dulu. Mereka ni rajin belajar dan akhirnya berjaya menghasilkan kitab yang bernama Al-Wuquf, karangan Imam Syaibah bin An-Nasah Al-Madani Al-Kufi. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, setakat soalan tu boleh jawab ya? Okey, nanti ustaz ada juga soal, mungkin ustaz akan bertanya, apa makna ibtidak dari segi bahasa dan istilah? Memulakan atau menyambung bacaan. Dari segi istilah? Serupa macam dalam nota ustaz. Alhamdulillah, ya Allah. Mudah-mudahan saya berdoa ya pada Allah, ya Allah, engkau cerahkanlah hati semua para pelajarku agar mudah menjawab soalan pada minggu depan. Amin. Itu doa ustaz, doa pelajar apa pula? Perempuan kena doalah sendiri, minta apa saja dengan Allah supaya mudah dapat jawab minggu depan. Kadang puan, walaupun jawapan ada depan mata, kadang tuan-tuan perempuan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tak nampak jawapan. Bila saya tengok perempuan geledah sana, geledah sini, maknanya tengah mencari jawapan itu. Perempuan geledah beg, geledah tengok atas meja dan sebagainya. Kadang-kadang kekesian.
Puan-puan, Ustaz tengok daripada belakang, saya tengok daripada depan, gelagat para pelajar. Ya, tapi tak apalah. Itu semua ragam dalam kita mencari jawapan. Dan terima kasihlah di atas usaha tuan-tuan untuk mencari jawapan. Sehingga saya doakan nanti puan-puan dapat jumpa jawapan yang sebenar. Okey, istilah yang berikutnya, apa makna qata'u? Terputus atau terpisah. Dari segi istilah, tidak ingin menyambungkan semula bacaan. Kalau keluar boleh jawab. Dan biasanya, setiap qata'u diakhiri dengan apa? Sadaqallahul azim. Itulah jawapannya tuan-tuan. Sadaqallahul azim. Ustaz keluar ke soalan ni? Wallahu a'lam. Kalau keluar jawab begitu tuan-tuan. Ya. Maknanya beza tak qata'u dengan wakaf? Beza. Kalau wakaf, kita berhenti, kita nak ada niat nak sambung baca lagi. Tapi kalau qata'u, berhenti terus tak nak baca. Mungkin esok, mungkin kejap lagi baru kita baca Quran. Ya. Jadi tuan-tuan, itulah beza antara wakaf dengan qata'u. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Untuk bab wakaf dan ibtidak ni, pertama sekali saya nak tuan-tuan tumpukan kepada 4 sebab kenapa kita menghentikan bacaan. Cuba sebut. Yang pertama, puan-puan, tajuk ni jangan lupa. 4 sebab mewakafkan bacaan. 4 sebab kita mewakafkan bacaan. Yang pertama, sebut. Ibtirari. Sekejap ya. Maka pen Ustaz Abil. Ibtirari. Okey, sekali lagi sebut. Ibtirari. Apa makna ibtirari? Ataupun darurat. Okey, good. Yang kedua? Ikhtibari. Ikhtibari. Sekejap ya. Ikhtibari. Okey. Apa maksudnya? Menguji. Okey, good. Kalau yang ketiga? Intizari. Puan-puan, ejaannya, puan-puan boleh dapat ejaannya? Ada yang dekat nota Ustaz. Intizari maknanya apa? Menunggu. Dan yang terakhir, yang keempat? Ikhtiyari. Iaitu pilihan. Ataupun memilih lah. Jadi, 4 sebab ni puan-puan kena fahamkan betul-betul. Mungkin keluar soalan minggu depan. Nyatakan sebab kita mewakafkan bacaan. Maka jawapan begini sajalah. Sebut. Ibtirari, ikhtibari, intizari, ikhtiyari. Itulah jawapannya Ji. Kemudian jangan lupalah, bagilah maksud sedikit. Apa makna ibtirari? Darurat. Ikhtibari, menguji. Intizari, ikhtiyari, pilihan. Confirm dapat markah penuh minggu depan. Tapi kalau puan-puan jawab selain pada 4 perkara yang Ustaz nyatakan ni, kemungkinan tak dapat markah. Sebab perkara ini ada termaktub dalam kitab-kitab tajwid. Jadi Ustaz mengajar ni bukan suka-suka je sebut begitu. Tapi ada termaktub silibus dalam buku-buku tajwid ustaz-ustaz yang lain juga. Jadi tuan-puan ingat ya, 4 istilah ini dulu, masa saya ada soal tentang ini kan, saya kena hafal ni. Ni tak boleh tengok nota ni, kena hafal belaka. Dan saya kena huraikan. Kena bagi contoh dan kena huraikan semua istilah ini. Ustaz, macam kami minggu depan ada tak soalan kena huraikan bagi contoh? Tak ada. Jadi yang ada, tuan-tuan kena sebutlah 4 istilah ni. Boleh? Minggu depan ya. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan nampak jawapan minggu depan. Okey. Seterusnya, di bawah tajuk wakaf dan ibtidak, tuan-tuan tahu kan? Kita ada berapa jenis wakaf? Ada 6 jenis wakaf ya. 6 jenis wakaf ni puan-puan dah ingat ke belum? Ustaz nak ingat semua mungkin tak mampu kan. Ada 6 Ustaz. Boleh tak kami tengok nota? Boleh, tengoklah nota. Okey, jawab soalan Ustaz. Berapa 6 jenis wakaf yang ada dalam Quran? Dan jenis wakaf dimulakan dengan apa? Wakaf tam atau lazim. Okey, ini semua ada dalam nota Ustaz. Yang kedua, jaiz. Yang ketiga, kafi atau aula. Okey, 4, hasan. 5, wakaf ta'anuk. 6, nanti kejap. Wakaf ta'anuk ni dia ada nama lain. Apa nama lain dia? Tak. Ta'anuk atau muraqabah. Sebut.
Tuan-tuan jangan, nanti mana tahu tuan-tuan belajar dengan ustaz lain, maka ada juga setengah ustaz, ulama sebut muraqabah, sebut. Tapi hati-hati jawab. Dulu ada pelajar salah jawab. Dia jawab wakaf mudarabah. Mudarabah tu jual beli tuan-tuan. Allahu Akbar. Jauh benar bezanya. Muraqabah dengan mudarabah. Ada pelajar jawab dulu. Allahu Akbar. Setiap jawapan yang salah tu semua saya ingat sampai sekarang tuan-tuan. Itulah menjadi pegangan kepada saya dan peringatan kepada tuan-tuan jangan buat silap ya. Okey, wakaf yang terakhir. Qabil. Okey, tuan-puan, bukan sekadar kita ni kena faham 6 jenis wakaf. Tuan-tuan kena faham juga apa simbol yang diwakili oleh 6 jenis wakaf. Okey, cuba jawab soalan ustaz. Nyatakan simbolnya ya. Kalau kata kita jumpa wakaf qabil, apa simbolnya? Lam alif kecil, sebut begitu. Lam alif kecil, jangan lam alif je. Lam alif banyak dalam Quran. Yang besar, yang kecil, semua ada berlaku. Sebut lam alif kecil. Kalau ustaz kata kita jumpa wakaf tam atau lazim, mim kecil berbaring atau bulatan berhias. Tuan-puan, boleh cari ke dalam Quran mim kecil berbaring dengan bulatan berhias? InsyaAllah. Yang mana banyak? Bulatan berhias ke mim kecil berbaring je? Bulatan berhias. Tapi ingat, dalam parisan minggu depan, kalau ada soalan berkenaan contoh ayat yang ada wakaf tam atau lazim, ustaz nak para pelajar cari mim kecil berbaring. Barulah mencabar. Kalau sekadar bulatan berhias, puan-puan tutup mata pun boleh jawab. Yasin, bulatan berhias. Alif lam mim, bulatan berhias. Senang sangat jawabnya. Jadi ustaz minta nanti minggu depan mim kecil berbaring. Okey, seterusnya. Kalau wakaf Hasan apa tandanya? Hasan. Sad lam ya. Tapi kena ingat, kalau tuan-tuan masih menggunakan Quran lama, Quran Majid dulu kan, dia tak bubuh sad lam ya tau. Jenuh puan-puan cari tak jumpa. Dia akan bubuh dengan huruf ha. Ha pedas tu. Ha pedas ya, untuk Quran lama lah. Okey, tak apa, sekarang ni Quran yang baru yang terkini kita pakai ni sad lam ya. Okey, kalau jumpa wakaf kafi atau aula, apa simbolnya? Qaf lam ya, pandai. Dan yang terakhir kalau jumpa wakaf ta'anuk, titik 3 bertindih pada dua tempat. Alhamdulillah. Ada harapan ni boleh jawab minggu depan. Tapi nanti dulu, ada lagi satu soalan. Kalau ustaz sebut nama wakaf ni, tuan-tuan cuba khabar kat ustaz, apa nak buat pada wakaf itu? Kalau jumpa dalam Quran. Okey. Mula-mula wakaf tam atau lazim. Kalau jumpa, kita nak buat apa? Oi, serupa macam jawapan dalam nota. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak kena hafal ke tu? Tak perlu hafal. Tuan-tuan tengok je lah nota ustaz tu. Dia belaka ya. Okey, seterusnya. Kalau jumpa wakaf qabil, jumpa wakaf qabil nak buat apa? Dilarang berhenti. Dilarang berhenti je. Ataupun tidak digalakkan untuk berhenti pada, ataupun dilarang berhenti dah sama sekali pada kalimat tersebut. Seterusnya kalau jumpa wakaf Hasan, baik sambung, tapi baik juga berhenti. Sekali lagi ulang. Wakaf Hasan, baik sambung atau baik juga masa bila baik sambung, masa bila baik berhenti ustaz? Okey, dengar molek-molek. Macam semalam tak silap ustaz dalam kelas tajuk tahun 4 ada ustaz bagi tahu. Sebenarnya begini. Wakaf Hasan ni baik sambung jika kita jumpa kalimah tu pendek. Ayatnya pendek maka baik sambung. Ya. Tapi kalau ayatnya panjang, maka di situ diberi kelonggaran untuk baik berhenti. Faham? Jadi wakaf Hasan ni memudah ke menyusahkan kita? Memudahkan kita nak berhenti. Kepada kita orang awam yang tak cukup nafas ni, yang pendek nafas, maka ayat tu kebetulan panjang kan? Maka jumpa wakaf Hasan tuan-tuan boleh berhenti. Tapi sekiranya ayat tu pendek sangat, wakaf Hasan tengah-tengah, ayat tu pendek, maka sebaiknya disambung. Itulah wakaf Hasan. Setakat ni okey. Dan puan-puan wakaf Hasan apa simbolnya tadi? Sad lam ya. Banyak tidak dalam Quran? Banyak ke tidak dalam Quran? Sahlah tuan-tuan rajin baca Quran. Siapa yang kata ustaz, saya tak pasti banyak tak banyak. Sah tak berapa rajin baca Quran ataupun sekali-sekala je. Orang yang rajin baca Quran, dia akan sentiasa tengok sad lam ya dalam Quran tu begitu banyak. Ya. Jadi ingat pesanan saya, kalau jumpa wakaf Hasan, baik sambung atau baik berhenti. Tengoklah panjang pendek ayat tersebut. Seterusnya,
Tuan-tuan perempuan, kalau jumpa wakaf kafi, nak buat apa? Lebih utama berhenti daripada sambung. Maknanya, Ustaz kalau saya sambung tak boleh ke Ustaz? Boleh juga. Cuma lebih afdal kalau kamu berhenti pada wakaf kafi. Dan yang terakhir, wakaf jaiz. Kalau jumpa nak buat apa? Digalakkan berhenti. Tapi kalau tak nak berhenti, boleh juga, tak ada masalah. Dan puan-puan tahu tak? Kebanyakan semua majoriti ulama mengatakan dalam bab wakaf ni tidak ada wakaf yang wajib ataupun haram, kata ulama, melainkan atas sebab-sebab tertentu. Melainkan contohnya lah, fahamkan ayat Ustaz tadi. Kata ulama, tidak ada wakaf yang wajib ataupun haram dalam Quran, melainkan atas sebab tertentu. Sebab tertentu itu rupa-rupanya atas sebab makna ayat. Contohnya lah, contoh Ustaz bagi contoh ya. Dalam surah Al-Baqarah, tak silap Ustaz, Ya inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tiba-tiba tuan-tuan berhenti, inna Allah la yastahi. Sesungguhnya Allah itu tidak malu. Maka di situ ada wakaf namanya wakaf qabih. Yang mana tuan-tuan berhenti pada ayat yang seolah-olah merendahkan martabat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hukumnya haram untuk berhenti di situ. Itu sebab semua kita ni digalakkan untuk belajar tafsir, belajar tadabbur supaya setidaknya tahulah satu dua makna ayat tu. Dan tuan-tuan kalau tak mampu belajar tafsir, tadabbur, belajar Quran, belajar tajwid, nanti Ustaz bagi tahu. Innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk membuat perbandingan apa jua. Jadi tuan-tuan perempuan nak menunjukkan Allah tu maha berkuasa menjadikan apa sahaja. Tapi kita yang tak faham maknanya, innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tu tak malu. Siapa yang tak malu tuan-tuan? Sebenarnya yang tak malu kita. Ya puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari sama-samalah kita belajar tadabbur, belajar tafsir ataupun belajarlah bahasa Arab simple-simple ya untuk kemudahan ilmu kita membaca Quran insya-Allah. Ada lagi ayat yang lain ya. Ada lagi ayat lain, tersilap Ustaz, ayatnya berbunyi begini, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendirikan sembahyang. Jadi dekat situ perkataan sembahyang tu jangan berhenti. Kalau papan berhenti seolah-olah Allah perintahkan jangan solat. Suka tuan-tuan orang yang tak solat di luar sana sebab ada perintah Allah. Sedangkan ayat tu menceritakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu sembahyang sekiranya kamu dalam keadaan mabuk. Itu cerita ayatnya, tuan-tuan. Dalam keadaan mabuk apa-apa boleh berlaku. Anak boleh bunuh mak ayah. Tuan-tuan boleh merosakkan harta benda. Boleh membakar rumah. Ada dulu baru-baru ni kes dalam dekat TV tu. Dalam keadaan dia tak sedar. Dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan dia tidak sedar. Dia bakar rumahnya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Habis mujur tak rentung mak ayahnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan perempuan, itulah peristiwa yang berlaku pada waktu ini. Mudah-mudahan kita sekeluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala malapetaka ataupun bencana, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, Ustaz, cuba Ustaz bagi satu dua soalan berkenaan dengan wakaf dan ibtidak. Okey. Begini. Soalannya, kemungkinan minggu depan Ustaz bertanya tentang contoh ayat yang ada wakaf tam, jaiz, kafi, hasan, ta'anu atau kabih. Puan-puan dah sedia ke dengan contoh? Dah sedia dah? Ustaz dah bagi jawapan hari tu kan? Puan-puan dah buat latihan belum? Kalau dah buat latihan, Ustaz dah tanda ke belum? Betul ke salah? Kalau betul, boleh jadikan contoh. Okey, anda katalah, contoh, saya minta contoh wakaf tam atau lazim. Apa contohnya? Tam atau lazim, tandanya yang saya nak mim kecil berbaring. Contoh? Contoh? Kejaplah Ustaz ya, tengah mencari. Dalam surah Yasin, tuan-tuan ni. Tak apa, Ustaz bagi contoh ni. Contoh tuan-tuan ambil, fala yahzunka. Qauluhum. Betul? Dalam surah Yasin, ya puan-puan, surah Yasin ya. Dan jangan lupa dekat sini ada mim kecil berbaring. Puan-puan, gariskan dekat sini dan sebutlah surah Yasin ayat 76. Ni jawapan Ustaz dah bagi dah.
Mana tahu minggu depan soalan ni keluar, puan-puan jawab ikut ni. Tapi Ustaz, bukan ke mim kecil berbaring ada juga pada surah lain? Ya, silakan. Kalau ada surah lain, tak ada masalah, boleh. Tapi paling senang, tiap-tiap malam Jumaat, malam Jumaat, tuan-tuan baca Yasin kan? Inilah ayatnya. Ikut. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ كَقَوْلُهُمْ. Jadi dekat qauluhum tu ada mim kecil berbaring, maka inilah namanya wakaf tam atau lazim. Surah Yasin ayat 76. Ingat, siapa tak bagi nama surah, tak bagi nombor ayat, Ustaz bagi setengah markah. Dan kemungkinan Ustaz tak bagi apa-apa markah sebab tak ikut arahan soalan. Jadi tuan-tuan kena bagi tahu nama surah, nombor ayat. Boleh ke contoh macam ni? Dan untuk wakaf-wakaf yang lain boleh ke? InsyaAllah. Kan puan-puan dah buat latihan. Ya, jadi rujuk latihan tersebut, kopi latihan perempuan yang betul lah ya. Latihan yang betul jawapannya kopi. Yang tak betul jangan kopi pula perempuan ya. Yang betul sahaja. Jadi mungkin inilah bentuk soalan yang akan Ustaz tanya minggu hadapan. Dan mungkin juga Ustaz tanya begini soalannya. Mana Ustaz nak tulis ni? Okey. Tak apa, saya tulis kat sini. Mungkin juga Ustaz tanya begini. Ni. Saya bagi satu kalimah. Pendek aja. Bihim, contoh. Ini contoh saja ya tuan-tuan. Tiba-tiba ada simbol qaf lam ya. Saya pun bertanya. Apakah nama wakaf di situ? Wakaf kafi atau aula. Jangan salah sebut, jangan salah eja. Dulu ada pelajar kopi. Kopi itu minuman. Dia kafi, bukan kopi tuan-tuan ya. Wakaf kafi atau jadi jawapan di sini wakaf kafi atau aula. Mungkin juga soalan macam ni keluar minggu depan. Jadi tuan-tuan standby lah. Dan kalau tuan-tuan rasa tak pasti, qaf lam ya tu wakaf apa ya? Apa lagi rujuklah nota Ustaz. Rujuk nota saya sebagai jawapan untuk mencari jawapan insya-Allah. Okey tuan-tuan, cukuplah untuk wakaf dan ibtidak. Setakat ni okey ke? Nampak? Nampak ya? Insya-Allah saya doakan minggu depan pun nampak jugalah soalan Ustaz jawapannya sekali. Alhamdulillah. Okey, last sekali. Bab yang ke-14, tanda-tanda bacaan. Sebut. Bab ini oleh kerana dia banyak pecahan, ada berapa belas tanda bacaan kita? Ada 13 tanda. Maka harapannya minggu depan banyaklah soalan keluar mengenai bab ini. Minggu depan banyak soalan keluar mengenai bab ini. Dan setiap pelajar kena mahir betul-betul tentang semua tanda-tanda bacaan bersama dengan contoh-contohnya. Okey, mari kita rujuk nota Ustaz. Mari kita sebut satu persatu tanda bacaan. Dia ada satu nota khas kan, begini kan? Okey, mari kita sebut nombor satu. Nombor satu tanda apa? Tanda bulat kecil. Dan disebut, diletakkan di atas huruf mad, alif, waw, ya. Maka digelarlah huruf mad itu dengan gelaran alif ziyadah, waw ziyadah, ya ziyadah. Dan tuan-tuan dalam Quran banyak tak tanda bulat kecil? Banyak sungguh. Dalam Fatihah ada berapa? Sudah. Dalam Fatihah mana ada? Allahu Akbar, tuan-tuan. Dalam Fatihah tak ada nampak benar, tuan-tuan tak ingat tu. Tuan-tuan, dalam Fatihah tak ada tanda bulat kecil tau. Ambil perhatian. Tanda bulat hamzah wasal banyak dalam Fatihah, tapi yang Ustaz tanya tadi tanda bulat kecil. Ya, dah banyak sangat dah benda kita belajar tuan-tuan ya. Tambah lagi faktor umur kita sekarang, Ustaz tak tahu. Kadang-kadang saya bertukar-tukar nak memasak pun kadang-kadang garam jadi gula, gula jadi garam. Allahu Akbar. Tuan-tuan tak apa. Itulah kita manusia, tapi saya yakin tuan-tuan boleh faham soalan Ustaz. Sekali lagi saya tanya ya, tanda yang pertama tadi apa? Tanda bulat kecil. Dan tuan-tuan kalau Ustaz minta contoh boleh bagi tak? Boleh bagi contoh? Okey, tanda bulat kecil apa contohnya? Itu macam contoh Ustaz je dulu. Ulaika, tak apalah. Ustaz kata tak apa, boleh copy contoh Ustaz. Okey, tengok ni. Ulaika. Ni. Ambillah ulaika. Surah Al-Baqarah ayat berapa Ji? Ayat 5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kan senang tu. Surah Al-Baqarah
Ustaz, hari ni senang lah Ustaz. Minggu depan tak tahulah senang ke susah. Minggu depan kita ada 7 hari 7 malam ni. Macam-macam yang berlaku kat kita ni. Dan Ustaz minta ya, semua para pelajar jaga kesihatan. Ya, puan-puan janganlah demam, jangan batuk lah. Kalau boleh lah kita elakkan daripada tidak sihat pada minggu depan. Supaya puan-puan senang jawab soalan Ustaz, senang berfikir ya. Okey, jadi Ustaz bagi jawapan ni. Kalau tanda bulat kecil, boleh ambil ulaika surah Al-Baqarah ayat 5. Tapi dengar betul-betul. Berdasarkan soalan Ustaz, puan-puan kena tengok ya. Kalau Ustaz minta waw ziyadah, ini contohnya. Tapi kalau Ustaz minta alif ziyadah, alif ziyadah, puan-puan tak boleh bagi contoh ni. Qalu, surah apa? Puan-puan kena tahu surah apa, ayat berapa. Jadi dengar molek-molek, dengar betul-betul arahan soalan Ustaz, apa yang Ustaz minta. Kalau Ustaz kata, tanda bulat kecil, umum, bermakna tuan-tuan bebas untuk bagi alif ziyadah, waw ziyadah, ya ziyadah. Boleh bagi belaka. Tapi kalau Ustaz minta alif ziyadah, kena cari alif ziyadah. Kalau waw atau ya ziyadah, kena cari waw atau ya ziyadah. Jadi tuan-tuan kena baca arahan Ustaz betul-betul baru jawab. Ya. Okey, seterusnya. Tanda yang kedua. Tanda yang kedua sebut tanda bersambung atau wasal. Okey, tanda ni senang cerita. Banyak tak dalam Quran? Banyak. Buktinya dalam Fatihah ada berapa je? Ada 14. Okey, Ustaz minta satu contoh. Silakan. Satu contoh. Nama Allah boleh lah tu? Boleh. Dalam surah Fatihah, Bismillah. Nama Allah tu lah. Allahi. Ni, ada tanda hamzah wasal ni mula-mula ni. Surah apa ni? Al-Fatihah ayat 1. Boleh? Nama Allah. Kan? Nama Allah dalam Fatihah ataupun Ar-Rahmani Ar-Rahim pun ada hamzah wasal. Jadi kalau Ustaz minta hamzah wasal bagi nama Allah ataupun contoh-contoh kalimah yang lain dan sebutlah surah apa, ayat berapa. Boleh ke setakat ni? InsyaAllah. Yang ni tak ada masalah Ustaz. Pejam mata pun boleh jawab. InsyaAllah. Maknanya soalan Ustaz ni bukannya semua susah belaka. Ada yang senang juga. Tuan-tuan jangan katakan baru-baru ni ada pelajar jawab apa tahu. Ustaz, soalan Ustaz ni macam mengalahkan SPM. La ilaha illallah. Kenapa jadi SPM pula kena mengena? Tuan-tuan perempuan, SPM lah perempuan ni. Yang kita ni soalan untuk hukum tajwid sahaja. Sebenarnya tak boleh disamakan dengan apa jua peperiksaan awam yang lain. Ya. Tapi tak apalah, begitulah gambaran nak menunjukkan soalan saya mencabar rupa-rupanya baru-baru ni pada tajwid tahap yang kedua. Tapi Alhamdulillah, walaupun tak ramai yang dapat 100, tetapi ramai yang dapat markahnya 80 ke atas. Alhamdulillah. Ya. Okey. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Nombor 3, tanda bulatan bujur meninggi. Macam mana bentuk bulatnya? Macam telur ayam lah. Kan? Dan bulat ini, tanda bulat ini hanya letak di atas huruf mad alif sahaja. Andai kata Ustaz minta contoh. Puan-puan nak bagi contoh mana? Tu, contohnya puan-puan boleh pilih salah satu ayat yang ada di nota Ustaz ni. Okey, kita ada surah Al-Ahzab ayat 10, Al-Ahzab 66, Al-Ahzab 67, Al-Kahfi 38, lagi Al-Insan ayat 15 dan Al-Kafirun ayat yang keempat. Puan-puan nak ambil contoh mana? Al-Kafirun. Tapi puan-puan jangan kedekut bagi contoh. Ustaz kedekut bagi contoh apa dia? Contohnya tuan-tuan hanya tulis ana. Itu namanya kedekut. Tuan-tuan tulislah wala ana abidum ma abadtum. Sebut. Itu baru dikira sebagai jawapan. Kalau tuan-tuan tulis ana, itu seolah-olah macam kedekut pula nak menulis jawapan. Jadi tuan-tuan boleh kesalin semua ayat tu. Dan puan-puan bila sebut ana tadi, puan-puan gariskan tau. Garis dan bubuh tanda bulat bujur pada huruf alif. Maka di situlah sebenarnya tanda bulat bujur meninggi. Okey, setakat ni boleh faham tak soalan tadi tu? Boleh ya? Dan saya yakin puan-puan boleh jawab minggu depan ya. Okey, seterusnya. Nombor 4, tanda mati atau sukun. Ini senang tuan-tuan. Kalau Ustaz minta contoh boleh bagi. Sila. Lah, boleh senyap pula. Sila apa contohnya? Tanda mati. Bismi ataupun alhamdu pun boleh juga. Kan ada tanda mati. Maka itulah jawapan untuk tanda yang keempat. Tanda yang kelima. Tanda huruf mim kecil. Sebut. Mim kecil ada berapa jenis?
Dua. Yang mula-mula menegak, yang kedua berbaring. Jadi kalau yang menegak ni cari apa? Cari hukum ikhlab. Hukum ikhlab susah ke senang, susah ke payah nak cari? Senang ke susah nak cari? Senang nak cari. Dalam Quran banyak hukum ikhlab, tapi pastikan ada mim kecil menegak. Bagaimana mim kecil berbaring? Sudah tentu merujuk kepada wakaf tam atau lazim, seperti mana contoh yang Ustaz bagi tadi dalam surah Yasin ayat 76 ya, fala yahzunka qauluhum. Okey, seterusnya nota yang kedua sebelah. Tanda tanwin sebut. Okey, good. Tuan-tuan dan puan, lagi kita baca Quran, saya tunjukkan tanwin ni dia ada gelaran tau. Tanwin ni dia ada gelaran. Yang pertama, poin yang pertama, tanwin yang pertama disebut sebagai apa tahu? Tanwin idgham, sebut. Nombor dua, tanwin ikhfa. Nombor tiga, tanwin ghunnah. Saat lagi kita baca Quran, Ustaz tunjukkan contoh jawapan untuk idgham, ikhfa dan ghunnah. Kemudian poin yang sebelahnya tu, ada satu lagi istilah disebut sebagai, bawah sekali tadi. Petak yang pertama bawah sekali. Ada satu lagi istilah sebut tanwin izhar. Saat lagi Ustaz tunjuk contoh ya. Okey, tuan-tuan perempuan, maknanya berapa istilah tadi? 4 istilah, maka keempat-empat istilah tadi nanti saya bagi contoh bila kita baca Quran sekejap lagi ya. Dan kemudian seterusnya, poin yang berikutnya adalah tanwin, ni petak yang kedua, sebut ya, tanwin izhar jumpa hamzah wasal ataupun bacaan nun aiwat, sebut. Ni pun nanti kita bagi contoh, tapi contohnya dah ada kat situ, Bapak copy je lah contoh Ustaz, boleh ke? Bapak nak ambil contoh mana tu? Surah Al-Ikhlas. Okey, dengar molek-molek. Siapa ambil contoh Al-Ikhlas, tuan-tuan kena salin 2 ayat. Kena salin 2 ayat sebab bacaan nun iwad berlaku ketika wasal. Contohnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sambung. Apa pula lam yalid wa lam yulad la ilaha illallah. Bukan itu. Ustaz kata ayat 1 dengan 2 tadi cuba sambung. Itulah berlakunya bacaan nun aiwad. Bukannya lam yalid wa lam yulad tadi. Allahu Akbar. Jadi tuan, Ustaz, perlu tak kami tunjuk nun kecil di bawah hamzah wasal minggu depan? Jawabnya tak perlu. Sebab apa? Dalam Quran nanti memang tak ditunjukkan nun kecil. Melainkan kalau tuan-tuan masih baca Quran lama, baru ada nun kecil ya. Jadi siapa ambil surah Al-Ikhlas kena salin berapa ayat? 2 ayat. Tuan-puan, bukankah ada contoh lain tu? Surah apa? Al-Kahfi, ambil lah surah Al-Kahfi. Sila baca. Siapa yang baca jaza al-husna salah kaedah bacaannya. Dia kena baca gini tuan. Jaza'anil husna. Itu surah Al-Kahfi ayat 88. Kalau saya kata surah Al-Baqarah ayat 180, baca. Macam tak berapa clear bunyi khairanil tadi. Tuan-tuan baca gini elok-elok. In taraka khairanil wasiyah. Sebut. Alhamdulillah. Okey tuan-puan. Saya rasa tuan-tuan boleh bagi contoh minggu depan ni, tak ada masalah. Pilih mana yang berkenan. Ada berapa contoh saya bagi tadi? Ada 3 contoh. Pilihlah salah satu. Saya minta 1 je minggu depan. Okey, seterusnya. Nombor 7. Tanda huruf-huruf kecil. Mula-mula alif wawiyah, betul. Lepas tu nun kecil, lepas tu sin kecil. Tak kisahlah apa saja yang kecil, tuan-tuan boleh bagi contoh. Antara alif wawiyah kecil, nun kecil dengan sin kecil, yang mana banyak dalam Quran? Apalah ya kecil pula. Alif wawiyah kecil, yang tu banyak dalam Quran, betul tak? Kalau nak dibandingkan nun kecil dengan sin kecil. Jadi tuan-tuan Ustaz doakan minggu depan jumpalah jawapannya. Ginilah tuan-tuan. Anda kata balik rumah nanti puan-puan ulang kaji kan. Tiba-tiba lost. Tak jumpa jawapan. Maka tuan-tuan gunakan talian hayat. Hubungi Ustaz.
WhatsApp saya, Ustaz, saya tak jumpa dah. Jenuh saya cari-cari tak jumpa ni contoh ni. Ustaz boleh bagi tak jawapan? InsyaAllah saya boleh bagi jawapan. Sebab kita belum periksa lagi. Allahu Akbar. Seterusnya, nombor 8. Tanda mat atau pemanjang. Dan setiap tanda mat atau pemanjang itu, harakatnya mesti lebih daripada 4 harakat. Dia sampai 5 sampai 6 harakat. Dan tuan-tuan, hanya mat tertentu sahaja yang ada tanda pemanjang. Betul? Dan mat-mat tertentu tersebut ada saya nyatakan di sini sampai nombor 6. Ya? Jadi ginilah, kalau Ustaz minta contoh minggu depan, tanda pemanjang, tuan-tuan nak ambil mana? Sudah. Tanda pemanjang contohnya apa? Iya, waladhdallin. Surah Fatihah ayat 7. Alhamdulillah, sehati sejiwa jawapan tuan-tuan. Itulah jawapannya minggu depan tau. Kalau Ustaz minta tanda pemanjang. Tapi jangan lupa, bubuh nama surah, nombor ayat. Okey, settle. Nombor 8. Nombor 9 sebelah. Tanda yang ke-9, tanda bulatan berhias. Sebut. Yang ni pun tak ada masalah sebab banyak tanda bulatan berhias. Kalau keluar soalan, ada berapakah jumlah bulatan berhias dalam Quran? 6,236 sebagaimana banyaknya ayat tu dalam Quran. Kan itu jawapan Ustaz dah bagi tahu kan? Tapi al-maklumlah minggu depan periksa, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Jadi puan-puan tolong pastikan ingat ya. Kalau tak ingat, rujuk nota Ustaz lah kat situ ya. Okey, bagi satu contoh. Bagi satu contoh bulatan berhias. Kenapa contoh yang susah? Wallahu wasi'un alim. Puan-puan tak tahu surah mana itu? Puan-puan ambillah contoh yang senang. Alif Lam Mim. Surah Al-Baqarah ayat 1. Ataupun malam ni malam Jumaat baca apa? Lepas tu? Surah Yasin ayat 1. Terima kasih. Itulah jawapannya. Jangan pula Yasin. Lepas tu wal Quranil Hakim. Tak payahlah wal Quranil Hakim tu tuan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan puan untuk bulatan berhias setakat ni okey ke? InsyaAllah. Okey, teruskan ya sikit lagi tu. Tanda bintang. Okey, tanda bintang ni nak kira banyak macam bulatan berhias ke? Tak banyak. Dia sebenarnya tak sebagaimana banyaknya bulatan berhias. Kalau bulatan berhias banyak 6,000 lebih. Tapi kalau tanda bintang ada berapa dalam Quran kita? 240 tanda. Ataupun 240 simbol ini dalam Quran. Jadi nak kata banyak tak banyak sangat seperti mana tanda bulatan berhias. Tapi ada kan dalam Quran kan? Dan tuan-tuan boleh ambil contoh sebagaimana contoh dalam nota Ustaz surah Al-Baqarah ayat 43 ataupun surah Al-Baqarah ayat 44. Gini, Ustaz nak ingatkan, tanda bintang ini terbagi kepada 2. Sama ada di awal surah atau di awal ayat ataupun di akhir ayat. Tuan-tuan kalau di awal ayat, contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 44, at-ta'murunan nasa bil birri. Tapi kalau di hujung ayat surah Al-Baqarah ayat 43, warka'u ma'ar raki'in. Puan-puan boleh ke bagi contoh tu? Boleh. Puan-puan copy je tahu. Contoh ni minggu depan insya-Allah. Kalau keluar soalannya. Seterusnya 11, tanda garisan melintang dan kubah. Sebut. Yang ni pun senang tuan-tuan. Dalam Quran ada berapa tanda ni? Ada 15 tempat atau ayat yang terdapat tanda ini. Kalau jumpa nak buat apa? Sunat melakukan sujud tilawah atau sajadah. Andai katalah minggu depan Ustaz minta satu contoh ayat yang ada tanda garisan melintang dan kubah. Puan-puan nak ambil contoh ayat apa? An-Najm ayat 62 ya. Kenapa puan nak ambil ayat ni? Oh pendek Ustaz. Alhamdulillah betul lah jawapan tu. Maka sajadah. Surah Al-Alaq. Boleh? Surah Al-Alaq ujung sekali apa? Wasjud waqtarib. Ya, boleh kita ambil yang tu boleh, tak ada masalah. Tapi kena ingat, setiap pelajar mesti letak garisan melintang. Mesti letak kubah. Ustaz saya tak reti nak lukis kubah. Puan-puan tekap kertas soalan tu, tekap dekat soalan ustaz ni. Puan-puan ambil lukis elok-elok kat situ. Tapi kalau puan-puan nak lukis biasa-biasa saja pun okey, tak ada masalah. Ya, tapi ingat ya, yang semesta sudah pelajar ada yang salah, yang tak berapa sempurna jawapan, di mana pelajar tidak meletakkan garisan melintang.
Ambil perhatian, garisan melintang kena ada ya. Dan puan-puan tahu tak garisan melintang ni diletakkan di atas apa? Di atas perkataan sujud. Kecuali ada satu surah yang tak letakkan di atas sujud. Diletakkan di atas perkataan warka'u. Warka'u ni rukuk. Jadi tuan-tuan, saya tak ingat surah tu, tapi ada ya. Okey, tak apa. Yang penting minggu depan Ustaz doakan puan-puan boleh bagi contoh yang betul ya. Okey, seterusnya 12. Tanda titik tumpat. Tak ada lain melainkan surah Fussilat ayat 44. Cuba Ustaz nak dengar macam mana bacaan mudah ataupun tashil. 1, 2 mula baca. Kadang lain minggu, lain bacaan. Tuan-tuan dengar Ustaz baca ni. Tengok ya. Ajamiyyu wa Arabi. Ajamiyyu wa Arabi. Yang tuan-tuan buat baca seolah-olah macam sendawa tadi, itulah namanya bacaan tashil ataupun bacaan mudah ya. Okey, dah settle. Jadi nanti minggu depan kalau Ustaz minta tanda titik tumpat, tuan-tuan tak boleh bagi jawapan lain melainkan surah Fussilat ayat 44. Ustaz saya tak hafal surah ni, tak payah hafal. Tuan-tuan tengok nota Ustaz tu kopi je lah minggu depan. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, tanda berupa intan itu terbagi kepada dua. Yang pertama merujuk kepada imalah kubra. Sebut apa makna imalah ji? Bacaan condong ataupun sengit yang besar ataupun kuat ya. Okey, bagi contoh ayat yang ada imalah. Surah Hud ayat 41. Bacalah bismillah. Lulus. Alhamdulillah. Lulus betul bacaannya tadi. Jadi kalau minggu depan Ustaz minta contoh imalah, boleh ke bagi contoh tadi? Boleh. Apa yang patut kita buat? Kopi. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Jadi puan-puan jangan termenung lama minggu depan puan-puan ya. Puan-puan kena kopi ayat tersebut. Kemudian last kali namanya sebelah kanan tu bacaan ishmam. Iaitu memuncungkan bibir. Baik, ini hanya berlaku pada surah Yusuf ayat 11. Sila baca ayatnya. Ustaz tengok ada yang muncung, ada yang tidak ni. Adakah kita terbagi kepada dua mazhab? Tuan jangan ada dua mazhab. Dia satu je mazhab bacaan. Tengok ni. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ikut. Laka la ta'man. Puan-puan kena sebut man dulu. Baru muncung. Jangan terlalu muncung. Jangan. Malaka la ta'munna. Munna. Jadi munna bacaannya. Salah. Tengok. Malaka la ta'manna. Manna. Cuba sebut sekali lagi. Malaka la ta'man ala Yusuf. Alhamdulillah. Jadi inilah kaedah bacaan Ishmam. Namun begitu, ada satu lagi kaedah bacaan. Kalau tak mampu baca Ishmam, ulama mengizinkan kita ganti dengan bacaan Raum. Sebut. Kalau Raum, tuan-tuan tak boleh bayangkan ayat tadi macam tulisannya macam yang kita nampak ni. Tuan-tuan kena tengok ayat di bawah. Tengok tulisan di bawah tu, nampak tak? Malaka la ta'manuna. Nampak tak manuna? Sat lagi nu tu tuan-tuan lajukan bacaan. Dengar saya baca. Malaka la ta'manna manna. Nu tu laju bacaan. Tidak begitu jelas. Perasan tak? Sekali lagi Ustaz baca. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Cuba baca. Tuan-tuan rasa senang Raum ke senang Ishmam? Ishmam. Kalau Ishmam sekali lagi? Tak. Baru nampak muncung bibir puan-puan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan-puan, kadang-kadang kita tak tahu. Ustaz tak tahu. Inilah first time saya muncung bibir. Ustaz selama ni saya baca tak muncung bibir. Maka kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita.
Sebab kejahilan kita tidak tahu membacanya dengan betul. Jadi hari ini kalau tuan-tuan dibagi peluang baca surah Yusuf ayat 11, puan-puan boleh baca dengan penuh yakin, insya-Allah boleh baca. Dan kalau orang di luar sana banyak soal jawab, kenapa mulut awak muncung tadi? Kenapa muncung? Jawablah, itulah namanya bacaan Ismam. Dan kalau ditanya kenapa kena baca Ismam, banyak sangat soal, suruh dia datang belajar. Suruh belajarlah tuan-tuan, baru dia tahu kenapa kena baca Ismam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, setakat ini faham ke tidak di bawah tajuk tanda-tanda bacaan tadi? Dan apa yang saya cerita pada hari ini bukan sekadar untuk pengetahuan tuan-tuan, malahan untuk kaedah nak menjawab soalan Ustaz minggu depan. Ustaz doakan mudah-mudahan puan-puan berjaya menjawabnya dengan cemerlang minggu hadapan. Kalau boleh ya, saya nak semua pelajar kelas ni dapat 100/100. Kalau boleh minggu depan insya-Allah. Buatlah sembahyang hajat. Malam esok saya buat sembahyang hajat. Saya buat untuk tuan-tuan puan-puan sekali. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah untuk menjawab soalan minggu hadapan insya-Allah. Okey, sebelum kita menutup kelas kita, mari kita baca Quran. Saya nak bagi jawapan untuk tanda tanwin tadilah. Tanwin idgham, ikhfa, gunnah dan juga izhar. Okey, kita baca surah ni kan? Ni surah An-Nisa ke? Okey, ayat berapa? Dan tuan-tuan jangan lupa tahu, tandakan surah ini untuk bacaan kita semasa depan. Okey, tuan-tuan silakan, ayat berapa surah An-Nisa kita? 155. Betul-betul Ustaz ada tanda ni. Fa bima naqdihim. Mudah-mudahan kita jumpa dalam tanwin ya. Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله berhenti. وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق بغير حق. Berhenti kat situ. Puan-puan, cuba kita sambungkan bacaan tadi. Wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqqin wa qawlihim cuba sebut dan gariskan haqqin wa qawlihim. Bukankah di situ ada tanwin? Tanwin ni Ustaz nak khabar ni. Puan-puan boleh jadikan jawapan untuk tanwin idgham dan juga tanwin ghunnah. Sekali lagi saya ulang. Ayat tadi boleh dijadikan jawapan minggu depan kalau keluar. Contoh untuk tanwin idgham atau juga tanwin ghunnah. Boleh puan? Tandakan ya. Surah apa tadi tu? An-Nisa ayat 155. Okey, seterusnya. Wa qawlihim qulubuna ghulf. Ghulf berhenti. Bal taba'a Allahu 'alaiha bi kufrihim. Fala yu'minuna illa qalila. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما
buhtanan azima. Ulang suara. Buhtanan azima. Bukankah di situ ada tanwin? Buhtanan, ini jawapannya boleh untuk tanwin izhar. Sebut. Nampak? Kalau keluar soalan ni minggu depan, jawapannya sudah Ustaz bagi. Jadi nanti minggu depan jangan pula bertanya, Ustaz bagilah soalan bocor. Tak ada soalan bocor, tuan-tuan. Jawapan, bukan soalan ni je, jawapan sekali bocor. Ustaz dah bagi dah kat sini. Tapi kalau keluar, kalau tak keluar jangan marah Ustaz. Tuan-tuan, kalau tak keluar redha lah kita, ya. Jadi apakah jawapan bagi buhtanan azima? Tanwin izhar. Ustaz, boleh tak kalau sebut tanwin idgham? Tak boleh. Ghannah tak boleh. Ikhfa pun tak boleh. Hanya boleh tanwin izhar. Sebab hukum tadi kalimahnya adalah izhar halqi. Sambung sebelah. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Kalau saya gariskan Rasulullah tu layak untuk hukum apa? Alif lam jalalah tafkhim. Boleh juga jadi contoh alif lam jalalah tafkhim. Sambung. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kalau Ustaz bertanya apa nama wakaf di hujung ayat tadi? Jaiz, pandai. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Nakhtalafu fihi lafi syak. Salin perkataan ataupun sebut perkataan syakkim min. Di situ ada tanwin, tuan. Boleh dijadikan jawapan untuk tanwin. Idgham boleh, ghannah boleh. Dua-dua boleh berlaku, tak ada masalah. Yang tak boleh ikhfa dengan izhar. Itu tak boleh, tuan-tuan, ya. Kenapa Ustaz kata idgham atau ghannah? Sebab hukum tajwidnya adalah idgham ma'al ghannah. Sikit lagi. Ma lahu bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Itu dia, ada salah baca. Mana pula illa? Perempuan kena baca illa tiba'adh dhann. Sebut. Iya, illa bukan dibaca illa. Illat masuk dalam ta. Dan huruf alif tu tak diguna pakai dalam bacaan, ya. Ulang suara. Illa tiba'adh dhann. Nampak tak sebelum illat tiba tu, Bapak nampak tak min ilmin? Ada tanwin kan? Tanwinnya boleh disebut dengan tanwin izhar. Tanwin apa puan? Sebab hukum tajwidnya izhar halqi. Jadi ingat, siapa nak kenal tanwin apa, tuan-tuan kena kenal hukum tajwid dahulu. Wa ma qataluhu yaqina. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Nampak tak tanwin lagi sekali? Azizan Hakima. Maka jawapan kita tanwin izhar. Terima kasih. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih.
Ada tanwin ke? Tak ada, maka janganlah sebut dengan apa-apa gelaran. Sambung. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات هادوا حرمنا عليهم طيبات. Berhenti dulu, ghostan balik. حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم عليهم طيبات. Ulang perkataan طيبات أحلت. Maka tanwin itu digelar tanwin izhar. Pandai. Minggu depan siapa yang lost tak nampak jawapan, tolong tegur kawan sebelah. Mudah-mudahan kawan sebelah boleh bagi jawapan kita, insya-Allah. Okey, ghostan balik. Uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tandakan dekat situ kita berhenti untuk semester ni. Mungkin minggu depan dan minggu satu lagi mungkin tak sempat kita baca Quran sebab kita bincangkan jawapan peperiksaan. Jadi kalau begitu semester depan tuan-tuan akan sambung surah An-Nisa ayat 161 dan juga semester depan tuan-tuan saya bagi peluang untuk baca surah Al-Kahfi. Surah apa puan? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni kalau puan-puan tengok dia pada bermula pada jilid yang ke-6. Jilid yang ke-6 dan sambungannya jilid yang 5 dan ke-6, minta maaf. 5 dan ke-6. Jadi semester depan tuan-tuan boleh bawa Quran ini dan juga bawa Quran jilid yang ke-5 semester depan. Tapi apa pun nanti Ustaz bagi tahu secara lisan dalam grup WhatsApp kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan puan, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan mudah-mudahan minggu depan berjaya datang kelas Ustaz untuk menduduki ujian, ya, insya-Allah. Baik, diakhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.